belah berjanji, lagi tak habis berjanji marhaban tak makan kena bagi orang marhaban ni makan dulu. Lah tak ada dah bunyi dah. Ada setengah tempat dah lagi. Ada setengah tempat pula saya pergi kena ribian tu. Orang perempuan pakai marhaban. Orang jantan tak dah pula dah. Orang perempuan ambil alih pula dah. Dia Yahoo tu lah. Tapi dalam rumah lah. Dalam rumah sama-sama mereka lah. Kalau buat di atas balai macam dulu tak boleh. Buat sama-sama mereka tak apa. Apa dia? Syekh Ja'far ni kata wa kana sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Baginda ni sangat malu dan merendah diri. Ni sifat Rasulullah tuan-tuan. Merendah diri. Malu dia. Kan tengok nak buang air pun tunggu sampai duduk dah dekat dengan tanah baru angkat. Bukan dia selok awal-awal tang-tang sakit perut tak ada sampai jamban lagi selok dah. Jadi ni lak nama dia bagi sampai dulu. Kan malu, kan malu orang tengok aurat kita dan sebagainya. Jadi di situ menunjukkan kesempurnaan iman seseorang itu. Jadi tuan-tuan, kita qada hajat ikut peraturan, ikut bagaimana yang digariskan oleh Rasulullah. Cantik kita, iman kita, Islam kita. Baik, kita tengok satu lagi. Dia pendek-pendek ya bab-bab ni. Babul istinja'i bil yamin. Bab menyatakan pula istinja dengan tangan kanan. Kan basuh kan kencing dan berak dengan tangan kanan. Apa masalahnya? An Abi Qatadah an abihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yamassa ar-rajulu zakarahu bi yaminihi. Hadis sahih daripada Abi Qatadah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegah ia bahawa menyentuh laki-laki akan kemaluannya dengan kanannya, dengan tangan kanan. Sebab tangan kanan ni hanya untuk perkara-perkara yang baik, yang mulia, dalam perkara-perkara yang tak dihormati, maka dia hendaklah menggunakan tangan kiri. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, istinja itu bahasa Arab. Apa yang dikatakan istinja? Dia daripada kalimah Arab. Di dalam bahasa Melayu bermakna membasuh atau menyapu barang yang keluar dari dalam perut daripada angin atau berak. Itu dipanggil istinja. Kita basuh sesuatu yang keluar daripada perut dipanggil istinja. Boleh guna perkataan istinja makna basuh. Tapi basuh pinggan jangan duk kata istinja. Mak dah buat apa? Aku duk istinja pinggan mangkuk ni. Sejak pergi mengaji dia jadi lagi bengong. Istinja hanya menyuci, membasuh perkara-perkara yang keluar daripada perut kita lah, kencing ataupun berak. Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah basuh atau sapu kencing dan berak. Masalah beristinja dengan tangan kanan dan hadisnya. Dia kata bermula istinja dengan tangan kanan, yakni tangan kanan menyental dubur atau memegang kemaluan dia dengan bermula istinja dengan tangan kanan, yakni tangan kanan menyental, menyental dia gosok lekuk atau memegang kemaluan dia, dan tangan kiri menjirus air. Dia buat tangan kiri jurui, tangan kanan yang duk buat kerja. Maka telah datang hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi akan tegah yang demikian itu, hadis yang kita baca tadi. Kan
Rasulullah tegah sungguh-sungguh daripada memegang kemaluan dengan tangan kanan, yakni tangan kanan membasuh dan tangan kiri menuang air. Itu ditegah. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula hadis ini hasan lagi sahih. Hasan lagi sahih. Allah jadikan tangan kanan itu untuk buat kerja-kerja yang mulia, makan dan sebagainya. Untuk buat kerja yang hina adalah tangan kiri. Dari segi sains pun dia lain, enzim tangan kiri dengan tangan kanan. Cuba perempuan pegang nasi dengan tangan kanan, kan nasi itu dia lambat basi. Tapi kalau pegang ambil nasi dengan tangan kiri, dia lebih cepat rosak nasi itu, sebab enzim dia lebih tangan kiri. Ini mengikut kajian sains perubatan dan sebagainya. Memang Tuhan jadikan sesuai dari lagu itu untuk buat kerja berat, untuk menyucikan perkara-perkara yang kotor. Jadi dia kata hadis itulah, kata Abu Isa Tirmizi, hadis itu sahih lagi hasan. Dan Abu Qatadah, iaitu namanya Al-Haris bin Rabi', baik masalah sikit, beristinja dengan kanan dan hukumnya. Ada kata, saya telah berkata, ini Abu Isa At-Tirmizi, dan bermula amalan atas hadis dalam masalah 82 ini berlaku di sisi ahli ilmu, iaitu makruh mereka itu beristinja dengan kanan. Kena makruh juga. Dan kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan sesungguhnya telah ijma' ulama' atas bahawasanya ditegah beristinja dengan tangan kanan. Kan sangat-sangat ditegah lah, ijma' ulama. Kemudian bermula jumhur ulama. Jumhur ni makna perhimpunan keseluruhan ulama lah, kebanyakan berkata makruh ia sebagai makruh tanzih dan adab. Makruh tanzih, makruh tanzih ini makruh yang dekat-dekat nak haram. Oleh sebab yang demikian itu mencanggihkan dan meluatkan orang semakin semakan seminum dan lainnya dengannya. Kan dengan tangan kiri dia nampak macam satu benda yang luat lah. Orang yang makan, yang minum dengan menggunakan tangan kiri, sebab dia hanya digunakan untuk benda-benda yang tak dihormati. Jangan kita minum dengan tangan kiri. Kemudian oleh sebab tetapi bukanlah tegah itu tegah haram, cuma dia perbuatan yang tak baik. Kalau di Mekah tu tuan-tuan pergi duduk beli ayam, minum tangan kiri. Sekali lagi ada kawan dia main tegur, dia main pegang, dia marah, dia kata ni kerja syaitan. Tangan kiri, sebagaimana yang telah berjalan setengah daripada ahli Az-Zahir, yakni mazhab Zahiri, kepada bahawasanya haram. Ini satu mazhab lah, mazhab Zahiri, dan mensyariatkan yang demikian itu oleh satu jamaah daripada ashab kita, mazhab Syafi'i, dan tiada dipegang oleh rakan syariat mereka, iaitu ahli Zahir. Jadi hukum dia makruh lah. Kemudian masalah seterusnya, istinja dengan kanan dan sebab tegahnya. Dia nak bagi kita faham lagi. Telah lalu dalam masalah 83 akan tegah beristinja dengan tangan kanan itu, dengan kerana tangan kanan ialah satu anggota yang mulia, dan dengan dialah makan dan minum, dan dengan dialah membuat kerja-kerja bersih, dan dengan dialah menghormatkan orang yang bersentuh-sentuhan dengan orang. Kan
Tuan-tuan biasa jumpa orang pergi salam tangan kiri, mereka kawan tangan kanan dia ada masalah lah. Kita bergagah lah nak raih dia walaupun dia tangan kiri, kita akan suruh tangan kanan. Iaitu apabila orang-orang yang mulia datang kepadamu, tidakkah tangan kanan lebih dahulu disorongkan kepadanya, yakni berjabat salam dan berpimpin-pimpin, jalan pegang tangan kanan. Maka adakah sayugianya tangan yang mulia itu dilumur dengan cemar najis, yakni dibasuhkan dengannya akan kencing dan menyental dengannya akan berak. Maka dengan kanan itulah mengisyaratkan oleh setengah ulama, setengah ulama kata akan haram istinja dengannya. Ada juga sebagian kata haram istinja dengan tangan kanan, dengan tangan kanan. Dia kena tangan kiri, sebab kanan ni dimuliakan. Kita pun kalau buat kerja-kerja lain yang mulia ni, mula dengan tangan kanan, itu sunnah, dapat pahala. Nak buat apa pun mula dengan kanan. Nak pakai kasut, pakai hak kanan dulu. Nak buang kasut, buang hak kiri dulu, sunnah. Maklum-maklum ni nak pakai stokin, buh kaki kanan tu, sunnah. Mulia kita utamakan kanan. Nak buang lagi, buang hak kiri dulu, kan, buang kiri dulu. Nak pakai seluar, masuk kaki kanan dulu, kan, lepas tu kaki kiri. Nak buang hak kaki, tarik kaki kiri dulu keluar, lepas tu baru kaki kanan. Nak pakai kelumbung, pakai hak belah kanan dulu. Mana ada kaki kanan tu, pakailah. Pakai kepiah pun saya duduk kira macam mana, buh kanan dulu kot dulu, tak payahlah hak jenis tak ada kiri kanan ni, tak apa. Ni hak jenis ada kiri dan kanan, kan. Waktu nak buat, nak pakai dia, mulakan sebelah kanan. Nak buang, kan, buang hak kiri dulu. Jadi menunjukkan mulianya kanan. Kanan tu mulia dan kita dapat pahala. Baik. Esok pun di akhirat orang yang baik, yang baik diberi buku catatan amalan dia melalui tangan kanan. Bagi orang yang tak baik, orang yang jahat, banyak dosa, suratan amal dia diberi dengan tangan kiri. Itu lambang lah, kan, orang ni akan mendapat seksa dulu. Kita pun duk harap kita terima dengan tangan kanan. Jadi kanan ini adalah mulia dalam agama. Jangan kita gunakan dia untuk buat perkara-perkara yang tak dihormati, yang tak elok. Dengannya, yang pertama, dengan sebab berpegang zahir hadis, menegah akan yang demikian itu. Sebab itu dimuliakan kanan. Dan kedua, menghinakan anggota yang mulia, kalau kita buat tangan kanan. Dan ketiga, menjatuhkan orang sangka tak baik. Katanya, itulah ia, itu orang yang pengotor dan tidak membeza akan barang yang patut basuh dengan tangan kiri ataupun tangan kanan, kan. Jadi orang nampak pengotor. Dan akhirnya beristinja dan kelakuannya yang sunnah. Telah berkata Imam Syafi'i, dan disunatkan bahawa jangan istinja itu bertolong dengan tangan kanan pada suatu daripada pekerjaan istinja, melainkan kerana uzur. Tangan kanan ni biar dia relax, jangan tolong tu maksudnya tolong nak membersihkan lah dua tempat itu, melainkan kerana uzur, seperti kudung tangan, atau luka, atau sudah lemah, dan sebagainya. Ini tak apalah, sama ada istinja dengan air atau istinja dengan batu. Jadi dua-dua ni kan kita utamakan
tangan kiri. Kalau boleh jangan bagi tangan kanan tu bekerja langsung. Macam mana nak buat? Tangan kiri buat semua. Salah juga tangan kiri nak buat semua. Kita kena pakai jamban, jenis pai ayak duduk bawah. Kita buka, ada tembok naik atas tu. Kita duduk saja. Tapi kita selalunya bantu juga. Tangan kanan bantu. Tapi tak upaya dah, tak apalah. Tapi cuma membasuh tu adalah dengan tangan kiri. Kalau tangan kanan tak terlibat langsung, itu lebih baik. Lebih baik. Baiklah, itu satu bab yang menceritakan kepada kita tentang kemuliaan tangan kanan, dan jadikan tangan kiri itu untuk buat kerja-kerja yang tak dihormati. Maka kita punya tahap kewarakan kita memelihara nilai-nilai agama sunnah ini begitu hebat, ternilai di situ. Kalau kita tak perlu lihat tangan kiri tangan kanan, maksudnya dia punya kan agama dia okey, cuma tak berapa cermat orang ni. Tak berapa cermat, tak berapa cantik lah. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian. Kemudian kita masuk pula babul istinja, babul istinja bil hijarah. Nak cerita pula nanti istinja dengan batu. Macam mana kita nak beristinja dengan batu, ketika mana dibolehkan, dan macam mana nak buat. Dekat tu. Jadi untuk hari ini kita setakat bab yang ke-11 insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sudah menghampiri dengan bulan-bulan yang didoakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Berapa hari lagi kita akan masuk bulan Rejab, dan Syaban dan juga Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkanlah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta pertemukanlah kami dengan Ramadan. Makna 3 bulan ni Nabi doa, minta. Kan, maksudnya tentu ada kelebihannya dari segi amalan-amalan kita. Maka marilah kita bersedia untuk menerima kedatangan bulan-bulan ibadah yang menjanjikan pahala yang cukup banyak kepada kita. Kan, untung kita dapat lagi sampai bulan yang Nabi sangat suka. Kan Rasulullah banyak puasa Rejab, khususnya Syaban, apatah lagi Ramadan. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan terlampau kalut sampai tak sedap bulan apa. Kan, terlampau kalut kita hak jenis berumur ni, hak muda-muda lagi, sampai bulan Melayu tak tahu. Suruh kira bulan Melayu, kira tengok bulan Melayu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, tahiyat awal, tahiyat akhir. Tahiyat pun jadi nama bulan. Kan, sedangkan dia ada kemuliaan, kan, kelebihannya bila kita masuk Rejab. Tuan-tuan, Nabi sendiri pun kata waktu tu sahabat-sahabat tengah berperang. Bila masuk saja, nak masuk saja Rejab, Rasulullah kata sarungkan pedang dalam sarung masing-masing, jangan berperang kecuali kamu diserang. Pertingkat dan tumpukanlah kepada amal ibadat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hayati Rejab, kita banyakkan puasa sunat, kita banyakkan amalan sembahyang sunat, kita banyakkan bersedekah. Mai Syaban pun kita buat begitu. Jadi mai Ramadan dia barulah jadi orang yang seronok dengan nak menerima Ramadan. Barulah kita boleh jadi macam Rasulullah kata, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang gembira seronok dengan masuknya Ramadan, Allah haramkan tubuhnya daripada neraka.
Tuan-tuan, tapi siapa dia yang nak seronok ni? Bahkan ganjaran Allah bagi cukup besar. Seronok dengan Ramadan akan selamat daripada neraka, haram daripada neraka. Kerana bukan senang nak seronok dengan Ramadan, melainkan orang yang ada persediaan. Kan, orang tak ada sedia, kita pergi abang ada hantar tak, ni lebih kurang 2 bulan lebih sikit lagi nak puasa dah. Loh, awak dekat sangat. Dia buat begitu. Dia betul-betul baru je puasa, dia tak seronok. Tapi bagi orang yang ada jiwa ibadat, orang dia duk cari pahala dah. Start Rejab dia duk cari, Syaban dia duk cari, dia nak dak hal lebih daripada tu. Dia kata, awak lambatnya Ramadan, kalau boleh esok tak apa dah. Kan, kita nak bentuk jiwa yang macam ni. Sebab tu ada Rejab, ada Syaban. Ini masa kita untuk nak asuh balik jiwa ibadat yang ada dalam diri kita, supaya kita bersedia dan kita seronok untuk memanfaatkan tiap saat Ramadan yang insya-Allah Allah Ta'ala akan beri kepada kita. Nabi pun duk kata, wa balighna Ramadan, ya Allah pertemukanlah kami dengan Ramadan. Kita temu kerana kemuliaannya. Jadi mudah-mudahan kita dapat mempertingkatkanlah amalan-amalan kita, khususnya yang sunat-sunat di bulan Rejab dan juga bulan Syaban ni, supaya dia memberi dorongan dan kekuatan pada kita untuk memperhebatkan lagi amalan kita di bulan Ramadan. Banyak kelebihan lah, tuan-tuan dan puan-puan pun selalu dengar kelebihan bulan Rejab. Sampai ada orang puasa tahun lepas, taruh bila mu'ang nak qada puasa, tunggu Rejab. Pasal ustaz kata kalau puasa wajib dalam bulan Rejab, sunat Rejab dapat percuma, dapat 2 in 1 macam shampoo. Betul, ini kerana kelebihan Ramadan. Ramadan bulan Rejab. Kita puasa hak wajib, pahala sunat Rejab automatik dapat. Tapi perbuatan kita duk tangguh nak bayar hutang Allah tu tak elok. Kan hutang manusia pun Allah suruh segera bayar, apatah lagi hutang Allah. Patutnya puasa 6 waktu pederah buang siap habis. Jaya tunggu Rejab kira lain. Lagipun dalam duk tunggu Rejab, tak teluk pi tak ada nak Rejab. Mampu kita bawa hutang pi. Laki kita tak apa, dia kenyang boleh maklum baru. Kita bawa hutang pi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, marilah kita tingkatkan amal ibadat, sedekah kita, amalan kita, lebih-lebih lagi bila masuknya Rejab, Syaban dan juga Ramadan. Jadilah dekat tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah.